Buletin pagi 11 Mac bersiaran bersama saya Muhammad Syafiq Adnan. Antara tajuk utama pagi ini: sertai statut Rom ICC, kedudukan yang di-Pertuan Agong tidak terjejas. Jangan terpedaya jualan barangan custom dalam talian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Wisma Putra memberi jaminan kedudukan yang di-Pertuan Agong tidak terjejas selepas Malaysia menyertai statut Rom Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. Sebelum ini, Tengku Mahkota Johor Tengku Ismail Sultan Ibrahim mendakwa Raja-Raja Melayu mungkin tidak lagi relevan selepas Malaysia bersetuju dengan statut berkenaan. Dalam satu kenyataan, Wisma Putra berkata kerajaan telah mengkaji secara mendalam dan meneliti semua aspek sebelum membuat keputusan untuk menyertai statut Rom. Keputusan itu dibuat setelah kerajaan yakin kedudukan dan kekebalan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong tidak akan terjejas. ICC ditubuhkan di bawah statut Rom dan telah berkuat kuasa pada 2002. Ia merupakan mahkamah jenayah antarabangsa pertama yang melakukan siasatan dan dakwaan ke atas mana-mana individu disyaki melakukan jenayah antarabangsa sangat serius seperti genosid, jenayah perang, jenayah terhadap kemanusiaan dan jenayah pencerobohan. Sehingga 4 Mac 2019, 124 negara menjadi negara pihak kepada statut Rom. Antara negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan yang menyertainya adalah seperti Belgium, Kemboja, Denmark, Jepun, Jordan, Lesotho, Luxembourg, Belanda, Norway, Samoa, Spanyol, Sweden dan United Kingdom. Jemaah Menteri memutuskan negara menyertai statut berkenaan pada 12 Disember tahun lalu. Keputusan itu disembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong ke-16, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah 15 Januari lalu. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah akan merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat penggal kedua Parlimen ke-14 hari ini. Keberangkatan tiba baginda yang dijadual pada jam 9.30 pagi disambut oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Muhammad Arif Mat Yusof. Untuk perkembangannya, kita bersama Amirul Hakim Lokman di Parlimen ketika ini. Teruskan dengan laporan anda, Amirul. Silakan. Ya, Syafiq, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari Detik Am Sejarah di mana bagi istiadat pembukaan mesyuarat Parlimen ke-14 penggal kedua di dataran Parlimen Ibu Negara, dan pada hari ini istiadat pembukaan mesyuarat Parlimen akan dirasmikan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan juga diiringi Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Pada ini dapat saya gambarkan pada ketika ini Kedif-Dif Kehormat, ketibaan tetamu masih lagi sedang mempersiapkan diri bagi menantikan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini di mana setelah keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong akan disambut oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Muhammad Arif Mat Yusof, dan juga di mana turut hadir untuk menyambut keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong adalah Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Pada hari ini antara atau cara yang boleh saya kongsikan sedikit iaitu setelah keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong, baginda akan diiringi bagi meriksa kawalan kehormatan yang menerima sebah hormat daripada 4 pegawai dan 103 lainan pangkat daripada diketuai oleh Major Ahmad Safwan Jaafar daripada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja. Dan selepas itu lagu Negaraku dimainkan oleh Pancaragam Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja dan diikuti tembakan meriam 21 das. Dan selepas istiadat ini, Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah akan diiringi ke bilik diraja untuk sesi bergambar sebelum ke Dewan Rakyat bagi menyampaikan titah ucapan perasmian. Dan pada hari ini dapat juga saya maklumkan bukan kali pertama bagi Yang di-Pertuan Agong hadir keberangkatan tiba di Parlimen setelah melafazkan jawatan Yang di-Pertuan Agong pada 31 Januari lalu, dan di mana baginda yang telah dipilih oleh Raja-Raja Melayu pada mesyuarat khas Raja-Raja Melayu ke-251 di Istana Negara pada 24 Januari lalu. Dan di mana sedikit maklumat lagi yang boleh saya kongsikan pada hari ini
Kumpulan Pacaragam Pengiring Kawalan Kehormatan Utama adalah terdiri daripada Pacaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja yang berkekuatan seramai seorang pegawai dan 44 anggota lelai pangkat, dan Pacaragam ini diketuai oleh Major Muhammad Nur Azizan Yahya. Pembarisan pagi ini juga dapat saya kongsikan akan turut disertai sebanyak 21 das tembakan dengan meriam istiadat akan dilaksanakan oleh 41 bateri istiadat Regimen Artileri Diraja yang berpangkalan di kem Sungai Buloh dengan pasukan berkekuatan seramai 3 pegawai dan 57 anggota berlainan pangkat diketuai oleh Major Muhammad Asri Cik Wil, dan selain itu juga kawalan kehormatan darjah juga turut didirikan di Istana Negara oleh pasukan Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja yang berpangkalan di Kem Wadiben, Kuala Lumpur. Kawalan darjah ini berkekuatan seramai 3 pegawai dan 31 anggota lain-lain pangkat. Dan saya rasa masih lagi menantikan keberangkatan tiba yang di Pertuan Agong Sultan Abdullah bersama Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah di dataran Parlimen pada kira-kira jam yang dapat saya dijadualkan pada 9.45, dan seterusnya terus ke acara bagi menyampaikan titah bagi merasmikan mesyuarat pembukaan Parlimen ke-14 penggal kedua. Dan saya rasa itu saja dapat saya kongsikan sekarang ini bagi hari yang bersejarah bagi istiadat pembukaan Parlimen ke-14 mesyuarat penggal kedua. Kembali bersama Syafiq di Pentas, silakan. Baik, terima kasih Amirul langsung dari Parlimen. Kita terus saja ke laporan yang berikut. Usul meminda perkara 1/2 Perlembagaan Persekutuan dijangka dibentangkan pada sidang Parlimen kali ini. Pindahan itu penting dalam memastikan hak Sabah dalam Perjanjian 1963 dikembalikan. Ini merupakan salah satu daripada agenda yang kita telah perjuangkan dalam pilihan raya yang telah lalu, iaitu untuk memastikan supaya apa yang termaktub dalam Perjanjian 63 sebagai satu perkara yang penting seperti yang telah diumumkan oleh Menteri Undang-Undang Datuk Diki Liu baru-baru ini, di mana pindahan perlembagaan akan mudah-mudahan dilakukan. Kabinet pun dah luluskan, Kabinet Pusat. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan atasan yang telah pun bersetuju untuk kita bawa dan bentangkan ke Dewan yang bersidang pada kali ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Ketua Menteri Sabah bersama masyarakat Tempasuk, Kota Belud. Katanya Parti Warisan Sabah Warisan yang menerajui kerajaan negeri akan berusaha merealisasikan tuntutan hak itu apabila Sabah kembali diiktiraf sebagai rakan kongsi yang mempunyai hak sama rata. Beliau turut menegaskan kerajaan negeri akan memberikan komitmen bagi memenuhi suara rakyat yang mahu pembangunan dipertingkat selain lebih banyak peluang pekerjaan dan perniagaan diwujudkan. Katanya pelbagai usaha telah dilakukan termasuk menguruskan kekayaan sumber Sabah untuk manfaat rakyat, termasuk meneruskan langkah melarang ekspor bala. Terbaru, kerjasama dengan pelabur Cina dalam industri gas membabitkan pelaburan RM1 bilion. Jangan terpedaya dengan helah juaran balangan rampasan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM secara dalam talian. Ketua Pengarah Kastam Datuk Sri T. Subramanian berkata, taktik penipuan itu dikesan melalui tular dalam media sosial sejak beberapa hari lalu. Ia memaparkan koleksi rampasan JKDM yang dijual dalam talian khususnya melalui laman web sokalena.com. Menurut Datuk Sri Subramanian, kegiatan penjualan dalam talian itu adalah satu penipuan. JKDM katanya sedang menjalankan siasatan terhadap sindiket penipuan penjualan barang rampasan kastam bagi mengenal pasti pihak tidak bertanggungjawab melakukan perbuatan itu. Antara barang yang dijual adalah jam tangan berjenama terkenal yang dijual dengan harga RM299 berbanding harga asalnya sekitar RM799. Sejurus bunyi dentuman kuat, 4 lelaki termasuk mangsa yang maut sudah terbaring di tengah padang. Itu kata saksi kejadian Zainizam Zamri mengenai insiden seorang lelaki maut akibat dipanah petir di padang bola sepak Setia Alam semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 5 petang itu, mangsa berusia 19 tahun itu dikatakan sedang menggunakan telefon bimbit ketika berkumpul di tengah padang bersama rakannya. Seorang maut manakala 4 yang lain cedera dipanah petir di padang bola sepak Setia Alam semalam. Ketua Polis Daerah Kelang Utara, Asisten Komisioner Nurul Huda Muhammad Saleh mengesahkan kejadian dan berkata siasatan sedang dijalankan pihaknya. Zainizam yang juga penyelaras di padang bola sepak Setia Alam berkata dia bersama beberapa saksi lain sempat memberi bantuan awal kepada semua mangsa dan menghubungi ambulans. Di Kelang Kabut, masa di Kelang Kabut, semua orang dah menjerit ni. Jadi saya sendiri sebagai penyelaras padang tu pun tak berani ambil risiko sebab keadaan tidak mengizinkan masa tu petir yang menyambung fikir pasal keselamatan. Jadi dalam 5 suku
5.20 kita, rakan saya dibantu oleh rakan-rakan mangsa tu, angkat, bawa dekat tempat kejadian. Dalam masa sama saya dah call ambulans. Seorang lagi saksi, Zulkifli Gairuman, yang juga pengadil perlawanan berkata sebelum itu pihaknya mengarahkan perlawanan itu dihentikan pada 4.40 petang dan meminta semua pemain supaya keluar dari kawasan padang berikutan cuaca buruk. Namun terdapat beberapa pemain dan penyokong masih berada di tengah padang. Kejadian tu saya masa tu tengah ambil semayang, dekat tepi dewan tu ada ambil semayang. Kemudian saya lepas habis ambil semayang, saya memang berentuk, saya sempat toleh lah. Memang terpelanting, saya nampak. Saya siap menjaga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya dah cakap, naik, saya cakap. Saya nampak yang 2-3 orang tu kawan dia dah menangis menjerit-jerit tau. Jenazah mangsa dibawa ke Hospital Tuanku Ampun Rahimah Kelang untuk bedah siasat, manakala seorang yang parah dikenali sebagai Abdul Rahman Abdul Husib masih kritikal di hospital sama. 16 rakyat Malaysia yang ditahan 2 bulan di Palembang oleh pihak berkuasa Indonesia atas dakwaan menyalahguna visa sosial ke Republik itu dibebaskan dan pulang ke tanah air. Mereka dibawa pulang melalui 2 penerbangan. Kumpulan pertama, 12 orang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.10 petang. Manakala baki 4 lagi tiba 6.50 petang. Kumpulan yang diketuai pakar tulang kaedah perubatan terapi Cina, Datuk Chris Leong itu disambut Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri, Datuk Seri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob. Ditanya mengenai punca penahanan itu, Datuk Chris mendakwa kejadian akibat salah faham. Actually, they have what I call we go there by some special document, and some misunderstand. So some misunderstand. That's why now we are come here. We call it close the case already. So it's no case. Bagaimanapun, menurut Datuk Seri Muhammad Syahrul, tindakan rombongan itu nyata menyalahi Undang-Undang Imigresen Indonesia. Kebajikan, tapi diorang mungkin menganggap ini masuk ke sana untuk bisa berniaga, melakukan perniagaan. Diorang strict dekat sana. Kalau kita pergi, kalau kita diluluskan visa sebagai pelancong, kita kena melancong saja. Kerajaan katanya merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada kerajaan Indonesia atas bantuan serta kerjasama baik dalam menjaga kebajikan, membebaskan serta menguruskan penghantaran pulang tahanan berkenaan. Semua mereka ditahan 9 Januari lalu di Palembang, Sumatera Selatan. Menurut laporan media Indonesia, Datuk Chris ditahan dalam serbuan di sebuah hotel bertaraf 4 bintang bersama 19 sukarelawan agensi Chris Leong Method CLM. Selain rakyat Malaysia, turut diberkas 3 warga Hong Kong serta seorang rakyat Belgium. Bilangan mangsa yang dirawat di Hospital Sultan Ismail akibat terhidu bahan kimia yang dibuang di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Johor 3 hari lalu semakin berkurangan. Esko Kesihatan Alam Sekitar dan Pertanian Johor, Datuk Syarudin Jamal berkata, hingga petang semalam, 25 pesakit masih menerima rawatan. 18 mangsa kini dirawat di wad biasa, manakala 7 lagi di unit rawatan rapi ICU dan stabil. Dalam pada itu, pengumuman Jabatan Pendidikan Johor yang melanjutkan penutupan 2 sekolah terjejas semalam digunakan sebaiknya oleh pihak pengurusan termasuk guru, ibu bapa serta pekerja beberapa kilang berhampiran untuk mengadakan gotong royong bagi membersihkannya. Hari ini kita dipanggil untuk adakan gotong royong untuk pembersihan kawasan-kawasan kelas sekolah. Setelah kejadiannya untuk pencemaran udara ni. Ada sekolah sini ya? Sekolah sini. Macam mana keadaan dia masa kejadian itu? Masa kejadian tu saya diberitahulah dia muntah-muntah. Dada dia sakit-sakit, lepas tu dengan mata dia merah lah. Sekarang dirawat ke apa? Sekarang sudah di rumah. Bagaimana keadaan dia? Alhamdulillah setakat ni saya tengok keadaannya okey. Semakin stabil. Pasal isu pencemaran ni, saya rasa benda ni kena ambil tindakan lah. Tindakan sewajarnya dan kalau boleh ada pemantauan berkala daripada pihak-pihak berwajib seperti ABPG ke Jabatan Alam Sekitar, dan kalau boleh lah kita wujudkan satu sukarelawan lah. Kan, sebab untuk memantau, contoh di Sungai Kingki, tempat di Tanjung Puteri pun sebenarnya ada sungai mengalir ke Sungai Kingkim juga. Khamis lalu, 79 mangsa dirawat di hospital akibat pencemaran gas metana yang dipercayai berpunca daripada pembuangan bahan kimia daripada sebuah lori tangki ke dalam Sungai Kim Kim.
Masalah kenderaan tersadai di kuartus kerajaan hingga menyebabkan kesukaran parkir sering menjadi keluhan penduduk. Bertindak atas aduan, Perbadanan Putrajaya PPJ dan Bahagian Pengurusan Hartanah BPH, Jabatan Perdana Menteri melancarkan operasi secara kolaboratif menunda kenderaan terbabit di kuartus awam di Putrajaya. Masalah kenderaan tersadai ini bukan perkara baru. Ia nyata memburukkan pemandangan, sekaligus menjejaskan keselesaan penghuni yang mendiami kira-kira 22,000 kuartus kerajaan di Putrajaya. Pemeriksaan PPJ dan BPH mengenal pasti 207 kenderaan dibiar tersadai. 80 daripadanya kereta, 127 lagi motosikal. Ia membabitkan 8 presin, paling banyak di Presin 9. Setiap bulan kita mengadakan engagement bersama rakyat yang mana kita mendapatkan feedback daripada mereka. Antara feedback yang mereka lantang memberi maklum balas adalah berkenaan kereta yang telah lama ditinggalkan di sini. Dan kalau kita lihat tadi keadaan kereta tu amat buruk, telah pecah sana pecah sini. Ini ada dua faktor yang akan menyukarkan penduduk. Pertamanya, ia berbahaya kepada anak-anak yang bermain di sekitar sini kerana kereta ini karat dan sebagainya. Dan juga kerana kalau kita ingat bawah dia ada lama tu boleh menjadi sarang nyamuk. Sarang nyamuk untuk membiak sampah-sampah berlonggok. Beliau tidak menolak kemungkinan ada pemilik kenderaan yang sengaja membiarkan kenderaan mereka tersadai ekoran caj menunda mahal jika menggunakan khidmat syarikat swasta. Dato' Aminuddin turut mengingatkan pemilik kenderaan tindakan tegas akan diambil sekiranya kenderaan yang telah dituntut dengan BPJ terus dibiarkan di kawasan parkir. Tahun lalu, 38 operasi penundaan dijalankan BPH dan PPJ, namun tiada tuntutan kenderaan dibuat oleh pemilik. Sebenarnya sebelum operasi penundaan dibuat, ia melalui proses yang panjang iaitu pemberian notis selama 3 bulan secara keseluruhannya selepas disemak dengan JPJ, Jabatan Pendaftaran Negara dan Polis. Semua kenderaan yang ditunda akan disimpan di depoh simpanan PPJ di Presin 20 dan pemilik boleh menuntut kenderaan mereka di sana selepas membayar kompaun yang telah ditetapkan. Namun jika selepas 6 bulan tiada tuntutan dibuat, kenderaan akan mula dilupuskan. Sarah Abdullah, Putrajaya. Tentera Darat akan mengambil kira pandangan serta cadangan rakyat di Sabah dan Sarawak untuk dimasukkan dalam kertas putih pertahanan. Ia bagi menambah baik cadangan dalam meningkatkan mutu pertahanan di kedua-dua negeri berkenaan. Sebagai ejen kepada ataupun tool kepada kerajaan, kita melaksanakan tanggungjawab itu berpandukan kepada punca kuasa kerajaan. Dan kerajaan juga dipilih oleh rakyat. Jadi rakyat di Sarawak juga jangan lepas peluang untuk memberikan pandangan dan juga pendapat dalam kertas putih pertahanan ini. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Penutup Akses Satria Perkasa di Mongkos Serian. Kertas putih pertahanan mengandungi perkara serta langkah yang perlu dilaksanakan dalam mempertahankan negara. Dokumen berkenaan juga akan memberikan penerangan secara jelas berhubung peranan rakyat, agensi dan organisasi pertahanan dalam memastikan negara terus mengecapi keamanan. Ia dijangka dibentangkan oleh Menteri Pertahanan Muhammad Sabu di Parlimen Julai depan. Bertemu kembali. Pesawat Ethiopian Airlines yang terhempas berhampiran Bishoftu Habsyah tidak pernah mengalami sebarang masalah teknikal. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Ethiopian Airlines, Tewolde Jibril Mariam, juruterbang pesawat juga memiliki rekod penerbangan yang cemerlang. Kata beliau, juruterbang itu meminta kebenaran untuk berpatah balik sejurus selepas berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Bole di Addis Ababa. Pasukan penyelamat tiba di lokasi pesawat itu terhempas di Bishoftu bagi memulakan operasi mencari. Syarikat penerbangan itu bagaimanapun mengesahkan kesemua 149 penumpang dan 8 kru maut. Pesawat Boeing 737 MAX 8 itu terputus hubungan dengan menara kawalan 6 minit selepas berlepas jam 8.38 pagi waktu tempatan. Pesawat membawa penumpang dari 33 negara. Selain penumpang Habsyah, ia turut membawa 32 warga Kenya, 18 warga Kanada, 8 warga Amerika Syarikat, 8 China dan 7 Britain. Model pesawat itu dikenal pasti sama dengan pesawat Lion Air yang terhempas di Indonesia Oktober lalu yang beragut 189 nyawa. Di Stockholm, Sweden, seorang pemandu bas cedera parah apabila kenderaan yang dipandunya tiba-tiba meletup.
Polis menyifatkan insiden itu sebagai satu kemalangan dan menolak spekulasi ia berkaitan dengan keganasan. Tiada penumpang berada di dalam bas ketika kejadian. Insiden dipercayai berlaku akibat letupan pada tiub biogas yang dipasang pada bahagian atas bas. Letupan tercetus apabila bas berkenaan melalui sebuah terowong. Punca sebenar sedang disiasat. Agensi Pelarian PBB perlu diberi kebenaran untuk beroperasi di lebih banyak kawasan di Syria. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk Pelarian Filippo Grandi berkata melalui kehadiran wakilnya UNHCR dapat membantu pelarian yang mula kembali ke kampung halaman selepas meninggalkan negara yang dilanda perang itu. I think it is very important that in areas of return, organizations like mine, UNHCR, which have experience in this matter, are present and they can observe the return, they can have access to the returnees and help them address some of the problems that they face. And this is the very strong message that I have passed to the Syrian government. We are present in some areas. I myself could go to Homs and Hama. It was not complicated. In other areas such as Rif Damascus, to get the authorizations to visit is more difficult. Grandi berkata demikian selepas melawat sebuah kem pelarian Syria di Lubnan. Ramai penduduk Syria yang lari keluar negara, termasuk lebih 1 juta pelarian yang kini berada di Lubnan, sedang mempertimbangkan sama ada untuk pulang ke negara asal mereka. Selepas perang hampir 8 tahun, Presiden Bashar al-Assad berjaya menawan kembali sebahagian besar wilayah Syria yang dikuasai pemberontak. Kawasan sempadan di wilayah utara dan timur yang berada di luar kawasan Damsyik juga dilaporkan lebih stabil. Perang Syria telah meragut nyawa kira-kira 0.5 juta penduduk. Sementara 5.6 juta penduduk telah lari meninggalkan Syria dan kira-kira 6.6 juta lagi menjadi pelarian dalam negara. Sukan. Hasrat beregu negara Aaron Chia Soe Woo Yik untuk menamatkan kemarau 12 tahun Malaysia dalam acara beregu lelaki seluruh England lebur apabila tewas kepada bekas juara dunia dari Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan di arena Birmingham malam tadi. Bagaimanapun, pujian tetap perlu diberikan kepada pasangan muda negara itu kerana berupaya memberi tentangan sengit dalam tempoh 49 minit. Dalam aksi berkenaan, Aaron Woo Yik seakan menepati status pembunuh gergasi di set pertama apabila tenang mengetepikan cabaran lawan 21-11. Namun mereka seolah-olah goyah sejak bermula set kedua sehingga ketinggalan 0-5 sebelum dijinakkan oleh Ahsan Hendra 21-14 untuk aksi diheret ke set penentuan. Pada set ketiga, mereka terus longlai apabila banyak melakukan kesilapan sekaligus kecundang 12-21 kepada gandingan veteran Indonesia itu yang juga bekas juara edisi 2014. Kegagalan itu juga menyaksikan Aaron Woo Yik terus kemarau gelaran di peringkat senior sejak disatukan selaku beregu pada November 2017. Kali terakhir, Malaysia berjaya menjuarai acara beregu lelaki dalam kejohanan badminton tertua dunia itu adalah menerusi gandingan Koo King Kiat Tan Boon Hiong pada edisi 2007. Ole Gunnar Solskjaer menyalahkan Manchester United kerana kurang kesungguhan ketika pengendali dari Norway itu mengalami kekalahan domestik pertama selaku pemangku pengurus apabila pasukannya tewas 2-0 kepada Arsenal awal pagi tadi. Jaringan awal Granit Xhaka dan penalti Pierre-Emerick Aubameyang 21 minit sebelum tamat menyaksikan Gunners mengatasi United ke kelompok 4 pasukan teratas Liga Perdana. Skuad kendalan Unai Emery yang juga hanya satu mata di belakang pasukan tangga ketiga Tottenham dan kini memiliki kelebihan bagi pemburuan ke Liga Juara-Juara. Arsenal tidak akan berdepan mana-mana pasukan dalam kelompok 6 teratas dalam baki 8 perlawanan Liga. Manakala United menanti kehadiran Manchester City dan Chelsea dalam minggu-minggu selepas ini selain berdepan saingan Liga Juara-Juara dan Piala FA. Kunjungan ke Perancis untuk kedua-dua pasukan pada pertengahan minggu menghasilkan keputusan berbeza ketika United mengejutkan pasukan mewah Paris Saint-Germain 3-1 untuk mara ke suka akhir Liga Juara-Juara. Gunners sebaliknya tewas 3-1 pada Rennes menyebabkan mereka perlu berdepan cabaran besar pada saingan pusingan kedua awal pagi Jumaat ini untuk mara ke kelompok 8 terakhir Liga Eropah. Emery melakukan 5 perubahan daripada skuad berkenaan dan hasilnya kemenangan penting.
Sekian paparan Buletin Pagi. Jangan lupa ikuti perkembangan semasa dalam dan juga luar negara menerusi platform digital Buletin TV3. Teruskan bersama TV3. Salam hormat dan Assalamualaikum.